Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Arbia dan rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk isu-isu dan cabaran dalam perkamusan. Terdapat beberapa jenis kamus yang akan kami bentangkan pada hari ini. Untuk yang pertama iaitu Kamus Eka Bahasa. Kamus Eka Bahasa ini juga yang paling popular iaitu Kamus Dewan. Kamus ini juga dikenali dengan nama Kamus Monolingual dan bahannya dalam satu bahasa sahaja iaitu Bahasa Melayu. Entry disusun menurut abjad iaitu mengikut abjad dan bentuk dasar kata dijadikan entry kamus. Yang ketiga pula, makna yang dihuraikan berbentuk pemerian yang panjang dan mungkin kompleks untuk mencapai maksud sejelas-jelasnya iaitu panjang makna sesuatu ayat ataupun makna sesuatu perkataan itu dihuraikan dengan kompleks iaitu dengan panjang untuk mencapai sesuatu makna yang jelas. Yang keempat pula, takrifan makna ke atas kata-kata berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh ayat yang mengandungi kata-kata berkenaan. Kalau anda dapat lihat dalam skrin, contoh Kamus Eka Bahasa yang biasa kita lihat ialah Kamus Dewan lah, yang berwarna merah ni. Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, itu DBP. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada isu dan cabaran Kamus Eka Bahasa. Yang pertama iaitu Kamus Eka Bahasa ini mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Kita sedia maklum bahawa bahasa merupakan fleksibel dan boleh berubah mengikut peredaran zaman. Maka di sini Kamus Dewan itu akan berubah mengikut peredaran zaman apabila terdapatnya pertambahan perkataan baru ataupun istilah baru dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, perkataan trending menjadi sohor kini, perkataan screenshot iaitu daripada perkataan screenshot menjadi tangkap layar, dan juga perkataan roadshow menjadi perkataan jerayawara. Yang kedua pula iaitu penyesuaian ejaan mengikut pedoman ejaan Rumi Bahasa Malaysia iaitu 1972 yang dipersetujui bersama antara negara anggota MABIM pada tahun 1984. Maka di sini kita lihat prosedur untuk menerbitkan Kamus Dewan ini mempunyai prosedur yang cukup lama dan rumit kerana perlu penyesuaian ejaan mengikut pedoman ejaan Rumi Bahasa Malaysia tersebut. Yang ketiga pula iaitu pertambahan entry baru pada setiap edisi. Ini adalah berkaitan dengan isu dan cabaran yang pertama sebentar tadi, iaitu apabila terdapatnya pertambahan entry baru pada setiap edisi, maka perlu perubahan ataupun menerbitkan edisi yang baru Kamus Dewan ini. Yang keempat pula iaitu masyarakat tidak mengamalkan bahasa baku seperti yang terdapat dalam Kamus Eka Bahasa. Kita sedia maklum masyarakat sekarang bercakap ataupun bertutur menggunakan bahasa logat ataupun bahasa selangar mereka masing-masing mengikut daerah ataupun negeri masing-masing. Maka penggunaan bahasa baku ini kurang digunakan ataupun tidak digunakan oleh masyarakat kita pada zaman sekarang kerana mereka lebih mudah untuk bertutur dalam bahasa selangar ataupun logat masing-masing. Yang kelima pula iaitu penggunaan perkataan yang tidak bersesuaian dengan ayat. Kita tahu bahawa dalam Kamus Dewan ini perkataan ataupun istilah yang digunakan dalam bahasa baku dan ada setengah perkataan tidak bersesuaian digunakan dalam ayat. Kamus Peribahasa. Kamus Peribahasa juga dikenali sebagai bilingual yang menggunakan dua bahasa, bertujuan untuk mendapatkan bentuk terjemahan dari satu bahasa kepada satu bahasa yang lain. Contohnya, Kamus Peribahasa Oxford Fajar. Isu dan cabaran Kamus Peribahasa yang pertama, tidak mengandungi variasi ejaan. Dalam teks bahasa Inggeris yang diterjemah entry perkataan warna dalam bahasa Inggeris sebagai color, iaitu ejaan Amerika Syarikat. Namun warna dalam kamus ini hanya dieja mengikut ejaan British, iaitu color dengan tambahan vokal U. Situasi ini menimbulkan kekeliruan kepada pengguna terutama pelajar sekolah. Yang kedua, tidak mengandungi transkripsi fonetik. Kajian C. Bernhard 1962 dalam Kamus Ahmad 1994 tentang pemeringkatan jenis keutamaan maklumat dalam kamus ialah sebutan. Hal yang demikian menunjukkan bahawa transkripsi fonetik juga penting untuk dimasukkan ke dalam kamus. Hal ini kerana pengguna kamus ini merupakan pelajar sekolah, iaitu merupakan golongan yang masih dan baru ingin belajar bahasa Inggeris dan bukanlah penutur natif bahasa tersebut. Dengan adanya transkripsi fonetik dalam kamus menjadi rujukan, maka mereka akan lebih mudah mengetahui sebutan sebenar bagi entry bahasa Inggeris tersebut. Isu dan cabaran Kamus Peribahasa ketiga, tidak disertakan senarai kependekan bagi label dan kata-kata umum. Para kependekan tersebut ialah DST, UMP dan KS. Perkara yang menjadi masalah kepada pengguna ialah kependekan tersebut tidak dapat difahami. Pengguna berkemungkinan membuat anggapan bahawa kependekan DST itu merujuk kepada dan sebagainya, tetapi terdapat pula
kependekan DSB merujuk dan sebagainya. Oleh itu, senarai kependekan haruslah disertakan agar kependekan yang digunakan dalam kamus tersebut dapat difahami oleh pengguna. Baiklah, saya akan menerangkan tentang isu dan cabaran bagi kamus etimologi. Apakah itu kamus etimologi? Kamus etimologi ini merupakan kamus yang mengkaji tentang asal-usul sebuah perkataan. Seperti mana yang kita tahu, perkataan bahasa Melayu banyak bersumberkan kepada bahasa Inggeris. Oleh itu, isu dan cabaran yang berbangkit dalam kamus etimologi, salah satunya merupakan perkataan atlet. Perkataan atlet ni berasal daripada bahasa Belanda, akan tetapi disebabkan banyak perkataan bahasa Melayu bersumberkan bahasa Inggeris, kebanyakan daripada kita ada yang menyebut perkataan atlet itu menjadi atlet. Sebenarnya perkataan atlet ni dia menggunakan italing bukan i pepet. Jadi maksudnya penyebutan atlet sebagai atlet merupakan salah sebab perkataan atlet itu berasal pada bahasa Belanda bukannya bahasa Inggeris. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan dengan topik yang seterusnya, iaitu isu perkamusan secara umum. Okey, saya akan menerangkan 5 aspek utama dalam isu perkamusan secara umum, iaitu yang pertama, ruang lingkup penyusunan kamus, yang kedua, penyusunan pelbagai jenis kamus, yang ketiga, pendidikan kaedah membaca kamus, yang keempat, pertumbuhan perkataan baharu, dan yang kelima, keperluan kamus dwibahasa. Baiklah, kita masuk kepada isu perkamusan secara umum yang pertama, iaitu ruang lingkup dalam penyusunan kamus. Okey, ruang lingkup dalam dunia perkamusan ni, ruang lingkup perkamusan Melayu perlu diperluas agar kamus yang dihasilkan dapat menyaingi kamus-kamus Inggeris dalam pasaran yang terbuka. Okey, dunia perkamusan mengalami perubahan pesat dari segi format penyusunan, medium penerbitan, penerokaan kamus-kamus khusus yang baharu dan sebagainya. Okay, bidang perkamusan Melayu ni harus bergerak lebih jauh agar pengguna kamus tidak boleh mendakwa bahawa kamus-kamus Melayu ketinggalan zaman dan tidak proaktif terhadap perubahan semasa mengikut peredaran teknologi yang terkini. Baiklah, seterusnya untuk yang kedua, iaitu penyusunan pelbagai jenis kamus. Okey, pelbagai kata atau frasa baharu yang diciptakan melambangkan budaya hidup pada zaman moden. Seperti yang kita tahu, dunia sekarang canggih dengan perkembangan alat teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin pesat, menyebabkan tumbuhnya perkataan baharu ataupun kosakata yang baharu yang belum lagi diterbitkan dalam dunia perkamusan. Dalam dunia leksikon yang diledakkan dengan penciptaan kata-kata baharu yang muncul dalam kehidupan masyarakat kini. Oleh itu, penerbitan kamus khusus seperti kamus media, kamus kolokasi dan kamus langar perlu dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan perkembangan semasa mengikut peredaran yang terkini. Terusnya yang ketiga, iaitu pendidikan kaedah membaca kamus. Ramai pengguna kamus yang kurang mengetahui panduan atau cara menggunakan atau membaca kamus dengan betul. Ramai juga yang jarang membaca pendahuluan kamus yang memberikan panduan cara menggunakan kamus dan menghuraikan pelbagai perkara yang terkandung dalam penulisan kamus. Di samping itu, isu perkamusan secara umum yang keempat, iaitu pertumbuhan perkataan baharu. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu kini berada dalam proses perkembangan yang amat pesat dalam pemasukan dan penciptaan kata-kata baharu. Terdapat juga banyak variasi kata daripada bahasa Inggeris yang digunakan khusus oleh golongan muda berteraskan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin maju. Pengguna media sosial telah menyumbang kepada percambahan kata-kata pinjaman bahasa Inggeris yang baru dalam penulisan perkamusan. Akhir sekali, iaitu keperluan kamus dwibahasa. Perkembangan dunia sekarang menuntut penutur bahasa Melayu untuk menguasai lebih banyak bahasa, terutamanya bahasa utama dunia seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, Perancis, Cina dan sebagainya. Kamus dwibahasa diperlukan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu bagi bukan penutur asli bahasa Melayu yang melibatkan bahasa vernakular di Malaysia seperti bahasa Cina, iaitu bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Hal ini untuk membantu keperluan aktiviti
bagi melaksanakan penterjemahan dan perkamusan dapat dipertingkatkan dengan lebih baik. Baiklah, seterusnya kita lihat pula pada isu dan cabaran dalam perkamusan yang dapat diteliti dari segi isu struktur kamus. Terdapat 3 aspek dalam isu struktur kamus ini. Yang pertama ialah preskriptivisme dan deskriptivisme kamus, yang kedua maklumat sebutan, dan yang ketiga ialah transliterasi Jawi. Aspek yang pertama dalam isu struktur kamus ini ialah preskriptivisme dan deskriptivisme kamus. Izinkan saya untuk memberikan definisi dengan lebih jelas lagi berkaitan dengan 2 perkataan tersebut. Preskriptivisme merujuk kepada perkataan preskriptif yang bersifat menentukan atau dijadikan panduan dan rujukan. Manakala perkataan deskriptivisme mempunyai unsur deskripsi, yaitu pemaparan dan penjelasan makna secara jelas dan terperinci. Menurut tokoh Hartman dan James pada tahun 1998, pendekatan preskriptif ini terarah kepada sikap normatif bagaimana bahasa atau variasi bahasa ini ditetapkan. Dalam arti kata lain, pendekatan preskriptif ini lebih berasaskan kepada peraturan perkembangan bahasa yang dibakukan oleh sekelompok masyarakat untuk dijadikan panduan dan rujukan. Berbeda pula dengan pendekatan deskriptif yang berasaskan dan berdasarkan kepada fakta yang dicari dan dikaji tentang sesuatu bahasa dan variasi bahasa. Walaupun terdapat perbedaan yang ketara antara pendekatan preskriptivisme dan deskriptivisme, tidak dinafikan bahwa kedua-dua pendekatan ini saling melengkapi antara satu sama yang lain dalam penghasilan dan penyusunan sesebuah kamus. Oleh itu, dalam penyusunan sesebuah kamus, perlu ada keseimbangan antara preskriptivisme dan deskriptivisme ini, agar kamus yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna kamus secara maksimum. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada aspek yang kedua dalam isu struktur kamus, yaitu maklumat sebutan. Maklumat sebutan merupakan salah satu aspek penting yang perlu ada dalam penyusunan sesebuah kamus. Hal ini karena melalui maklumat sebutan yang diterapkan di dalam kamus, penutur akan dapat menyebut perkataan tersebut dengan lebih mudah dan tepat. Terdapat 2 sistem sebutan yang digunakan di dalam kamus, yaitu yang pertama, bunyinya mengikut sistem fonetik yang mengkaji bunyi-bunyi dan dilambangi atas dasar bunyi yang berbentuk artikularis, yaitu gabungan alat-alat yang menghasilkan bunyi, atau auditoris, yaitu pendengaran bunyi yang keluar daripada mulut. Manakala sistem sebutan yang kedua pula ialah bunyinya berdasarkan kepada sistem fonemik yang dilambangi atas dasar fungsi linguistik, yaitu fonem, atau lebih dikenali sebagai unit bunyi terkecil yang dapat membezakan makna. Sebagai contoh, bahasa Inggris merupakan contoh dalam perkamusan yang menerapkan sistem fonetik berdasarkan sistem fonetik antarabangsa atau lebih dikenali sebagai International Phonetic Alphabet. Namun, bagi bahasa Melayu pula menggunakan transkripsi sebutan yang berdasarkan kepada sistem fonemik, yaitu vokal, konsonan, dan diftong. Namun, untuk tujuan memperluaskan lagi kamus di bahasa-bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa terutamanya, maklumat sebutan ini perlu diperkemas bagi memenuhi keperluan pengguna kamus secara global. Seterusnya, transliterasi Jawi merupakan aspek yang terakhir dalam isu struktur kamus ini. Kemasukan transliterasi Jawi bagi sesuatu kata masukan dalam kamus juga memainkan peranan yang penting, terutamanya dalam kamus dwi bahasa. Hal ini juga telah disokong oleh Awang Muhammad Amin pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa transliterasi Jawi amat penting bagi kata pinjaman Arab demi memelihara makna dan sebutannya. Selain itu, transliterasi Jawi yang telah dimasukkan ke dalam kamus juga akan dapat mempertahankan unsur warisan budaya yang ada dalam bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui, tulisan Jawi merupakan tulisan yang terawal yang dapat dikenali dalam sistem tulisan bahasa Melayu. Justru, penelitian aspek ejaan dan makna kata pinjaman, terutamanya berkaitan dengan hal keagamaan, perlu dilaksanakan dalam penghasilan dan penyusunan sesebuah kamus. Hal ini dilakukan agar ejaan dan maknanya tidak bercanggah atau menyimpang sehingga menyesatkan pemahaman pengguna kamus. Dengan ini, berakhirlah sudah pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan dengan topik isu-isu dan cabaran dalam perkamusan. Mohon maaf andai tersilap kata. Sekian dan terima kasih.